Buletin Didik 24 Ogos, anda bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Dengan adanya langkah intervensi pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD di dalam pentaksiran berasaskan sekolah PBS menjadi komponen penting dalam membina dan mengembangkan potensi murid. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razidin berkata pelaporan baharu PBD itu membabitkan 3 aspek utama meliputi penguasaan mata pelajaran, ujian akhir tahun dan komponen usaha murid. Menurut Datuk Dr. Razi, melalui 3 pendekatan ini, kekuatan murid dilihat secara meluas termasuk melihat penglibatan seseorang murid itu di dalam kelas. Tambah beliau, dengan adanya langkah intervensi ini, ia mampu mengembangkan potensi murid secara total dan tidak diukur hanya pada peperiksaan. Pada April tahun lalu, Datuk Dr. Razi mengumumkan pemansuhan sepenuhnya ujian pencapaian sekolah rendah UPSR mulai 2021, sekaligus memberi tumpuan terhadap pemerkasaan PBS manakala kemasukan ke sekolah berasrama penuh dan sebagainya mulai 2022 adalah berdasarkan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK. Kemampuan guru di Malaysia terus diperakui. Terbaru, guru pendidikan khas College Vocational Keningau, Avias Vina Istiniza Ana Unong terpilih sebagai penerima World Changer Award untuk bulan Ogos 2022 dari Special Education Network and Inclusion Association SENIA yang berpusat di Kanada. Cikgu Avias Vina dipilih hasil sumbangannya dalam pendidikan khas. Beliau memainkan peranan penting dalam melatih murid berkeperluan khas di kolejnya dengan pelbagai kaedah alternatif. Antaranya ketika beliau melatih muridnya yang mempunyai masalah pendengaran untuk membuat persembahan puisi dengan menggunakan bahasa isyarat. Hasilnya, ramai pelajarnya telah memenangi pingat dan hadiah. Malah beberapa pelajarnya pernah diundang untuk membuat persembahan di konvensyen dan festival sastra kebangsaan. Cikgu Avias Vina turut membantu pelajarnya menjadi penyampai suara latar bagi cerita animasi yang dihasilkan oleh College Vocational Keningau. Sebelum ini, pelajar yang mempunyai masalah pendengaran, Muhammad Zulfadli Amban dan Jane Christine Justin, kedua-duanya juga dari College Vocational Keningau, antara yang pernah menerima anugerah senior. Sebagai usaha memupuk minat belajar dalam diri pelajar orang asli sekaligus menurunkan kadar keciciran dalam pelajaran, Kumpulan Perangsang Selangor Berhad KPS menganjurkan program Cerdik. Seiring dengan matlamat Kementerian Pendidikan KPM dalam meningkatkan tahap pentaksiran bilik darjah PBD, program tahunan itu turut membantu meningkatkan tahap kehadiran golongan pelajar berkenaan ke sekolah. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif KPS, Sezila Khairuddin, program itu melibatkan 39 pelajar orang asli dari Sekolah Kebangsaan Asli Bukit Kemandul, Jenjarum, Selangor. Alhamdulillah, selama 3 tahun, seramai 39 pelajar yang terlibat, 19 adalah pelajar tingkatan 2 dan 20 pelajar tingkatan 3. Dan hari ini adalah tamat di mana kita berikan penyerahan sijil dan anugerah cemerlang. Dan Alhamdulillah, dari segi drop out, keciciran hanya 2.5%. Out of 40 asalnya, hanya seorang saja yang tak dapat meneruskan dia punya program. Dari segi kehadiran, secara purata, selama 3 tahun program ini, 80% kehadiran telah dicapai. Tambahnya, kelas-kelas atau aktiviti yang disediakan ternyata memberi kesan mendalam kepada pelajar. Antaranya ialah keyakinan diri, kemahiran berkomunikasi dan kepimpinan. Dalam pada itu, program Cerdik juga secara tidak langsung dapat membantu mempersiapkan mereka kepada peralihan ke sekolah menengah. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan mewujudkan satu lagi federasi koperasi iaitu koperasi sekolah yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menterinya Tan Sri Noor Omar berkata langkah itu bertujuan memudahkan ahli federasi antaranya guru dan pelajar untuk menaik taraf koperasi sekolah serta menyemai semangat keusahawanan dalam kalangan mereka.
Ujar beliau, setakat ini terdapat 6 federasi koperasi ditubuhkan iaitu pemborongan dan peruncitan, pelancongan, penjagaan diri dan kesihatan, perkhidmatan kewangan, perladangan, hartanah dan industri pembinaan serta pertanian dan industri asas tani. Bila ada federasi ini nanti, semua koperasi sekolah ini akan diletakkan di bawah satu federasi dan dia ada satu juga peruntukan khas. Maka federasi sekolah ini boleh ahli jawatankuasanya nanti dan ahli lembaga pengarahnya boleh duduk berbincang bagaimana nak kembangkan lagi peranan koperasi sekolah ini. Pengumuman itu dibuat ketika beliau merasmikan penutupan program kuis koperasi dan karnival keusahawanan Daerah Kuala Selangor 2022 di SMK Pengkalan Permatang. Setakat 31 Disember 2021, sebanyak 2,463 koperasi sekolah telah ditubuhkan dengan lebih 1.9 juta ahli. Dalam tempoh yang sama, jumlah share koperasi sekolah yang dicatatkan adalah sebanyak 29.63 juta ringgit, manakala aset 416.86 juta ringgit dan perolehan kira-kira 318.61 juta ringgit. Sementara itu, Tan Sri Noor berharap fungsi dan peranan koperasi sekolah bukan sekadar menjual barang-barang runcit tetapi juga menjadi ejen pemasaran kepada produk-produk yang dicipta pelajar. Justru mana-mana sekolah yang menghasilkan produk disarankan menyalurkan melalui koperasi sekolah. Warga sekolah khususnya pelajar perlu membuka mata dan melihat koperasi sebagai platform untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya selain sebagai satu badan untuk menyatupadukan ummah. Macam tadi saya tengok ada membuat alau cicak pun ada tempat itu apa ni untuk baca yang original pun ada dan berbagai-bagai yang mereka telah buat. Jadi amat madam sekali kalau ciptaan-ciptaan yang telah pun mendapat kejayaan di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat internasional hanya mati separuh jalan. Kita tidak mahu apabila pelajar-pelajar ini besok dah keluar sekolah tersebut, maka produk yang dicipta oleh pelajar-pelajar ini habis begitu saja. Tambahnya, melalui koperasi sekolah dapat membantu kesinambungan produk inovatif pelajar. Beliau juga menyatakan usaha kementeriannya untuk memperluaskan koperasi sekolah kepada pasaran luar. Ini sekaligus dapat menjana pendapatan yang lebih tinggi untuk sekolah. Pendidikan anti rasuah akan mula dilaksanakan di Institusi Pendidikan dan Latihan Vocational TVET awal September ini. Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Razim Muhammad Noor berkata, proses pengubahsuaian dan penambahbaikan modul kini sudah siap sepenuhnya dan mendapat persetujuan pihak berkaitan. Pembelajaran dalam subjek ini menggunakan modul kursus integriti dan anti rasuah KIAR yang diolah daripada silibus sama di Institut Pengajian Tinggi IPT. Menurut Datuk Razim, SPRM sedang giat mengadakan kursus kepada tenaga pengajar yang berkemahiran untuk mengendalikan modul KIAR di Institut TVET yang terlibat. Subjek ini juga akan menjadi mata pelajaran wajib di IPTA menjelang tahun hadapan. Fokus utama subjek ini ialah untuk menyampaikan maklumat anti rasuah secara berterusan kepada setiap lapisan masyarakat, terutamanya kepada golongan muda, sekaligus meningkatkan kesedaran dan keyakinan masyarakat terhadap usaha pencegahan rasuah di Malaysia. Cara pemarkahan penilaian kepada pelajar-pelajar yang mengikuti kursus itu tak sama TVET dengan mahasiswa universiti. Kita ada pengubahsuaian yang untuk menyesuaikan kepada pelajar dan insya-Allah kita akan melibatkan pemimpin-pemimpin beberapa organisasi yang di mana TVET ni di bawah naungan mereka untuk kita buat satu pelancaran. Selain penerapan anti rasuah melalui modul, SPRM juga akan membawa bekas pesalah rasuah ke institusi TVET untuk berkongsi pengalaman dan hukuman yang diterima akibat jenayah tersebut. Ia bertujuan mengingatkan golongan muda bahana yang menanti jika terlibat dengan rasuah yang boleh merosakkan masyarakat serta negara. Bersua kembali. Giat Mara kini menjadi antara pilihan utama lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM bagi menyambung pengajian mereka terutamanya dalam bidang kemahiran.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Giat Mara Malaysia, Datuk Jabar Azman Jaafar, lebih 75% permohonan bagi kemasukan Julai 2022 terdiri daripada lepasan SPM. Kalau tengok demand yang tinggi ni soft trade lah. Dan hard trade ni elektrik. Elektrik penuh, soft trade ni jahit gunting rambut, beauty, masakan, cake and pastry. Yang ni hot market lah. Yang ini memang permintaan tinggi. Kita pun menengok sebab mungkin kita berpandangan lah. Mungkin ini boleh cepat mereka untuk menjadi usahawan. Macam gunting rambut. Dalam tempoh 3 bulan dia dah boleh nak mahirkan lagi 3 bulan. Selepas tu mereka dah boleh buka bengkel. Tambah Datuk Jabar, turut menjadi pilihan golongan belia ialah kursus dalam bidang elektrik dan juga penyelenggaraan penghawa dingin. Kapasiti pengambilan pelatih untuk setiap tahun ialah seramai 21,000 orang. Namun bagi tahun ini jumlah itu terpaksa dikurangkan kerana perlu mematuhi SOP fasa peralihan ke endemik. Giat Mara turut menjalin kerjasama dengan Suruhanjaya Tenaga ST bagi membolehkan setiap pelatih yang menamatkan latihan layak menerima sijil daripada ST yang membolehkan mereka membuka syarikat sendiri. Beliau ditemui pihak media di Majlis Graduasi Giat Mara Negeri Perak 2022 yang diadakan di Dewan Seri Iskandar Universiti Teknologi Mara UiTM Seri Iskandar Perak. Seramai 2,956 pelatih berjaya menamatkan latihan membabitkan tahun pengajian pada tahun 2019, 2020 dan juga 2022. Kesemua mereka terdiri daripada pelatih-pelatih daripada 12 kluster yang merangkumi 100 kursus kemahiran di 24 pusat Giat Mara seluruh negeri Perak. Sempena menyemarakkan sambutan Bulan Kemerdekaan ke-65, Institut Pendidikan Swasta The One Academy menganjurkan program Rayakan Malaysia. Program julung kali ini diadakan demi meningkatkan nilai patriotisme dan penyatuan dalam kalangan pelajar. Seramai 23 pelajar termasuk pelajar antarabangsa dari China dan Indonesia menyertai program ini. Bagi menyemarakkan lagi semangat Bulan Kemerdekaan, mereka mengenakan pakaian tradisional masyarakat Malaysia. Program Rayakan Malaysia ini bertujuan menyatukan semua pelajar tanpa mengira latar belakang untuk bersama-sama menghayati Bulan Kemerdekaan melalui aktiviti interaksi kreatif dalam bentuk tarian. I think it's a very good opportunity to see and to know the Malaysia culture. Yeah, and to know more about Malaysia. Yeah, I think it's very helpful to me, and I'm very happy to have this event. As students, I think not only academics is important. We should also come out here and get along with other races, students of other races, and especially during Malaysia Day like this, we should all come out here and it can really help to boost our patriotism lah. Bukan itu saja, mereka turut membuat rakaman tarian sambil mengibarkan jalur gemilang sambil diiringi lagu Hari Kebangsaan ke-65 Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Melangkah ke Kampung Pasir Gudang Baru di Pasir Gudang Johor, semangat kemerdekaan jelas terasa. Hampir setiap sudut di JT Kampung Pasir Gudang Baru diwarnai dengan jalur gemilang dan bendera negeri Johor. Usaha ini dilakukan komuniti nelayan dan penduduk Kampung Pasir Gudang Baru, Pasir Gudang. Hampir setiap kawasan JT dan bot-bot nelayan dipasangkan dengan jalur gemilang dan bendera negeri Johor. Yang lebih membanggakan, semua kerja ini dilakukan secara gotong royong. Keseluruhan lebih 300 jalur gemilang dan bendera negeri Johor dipasang. Sekaligus, ia turut menjadi daya tarikan kepada pengunjung ke kawasan ini yang sememangnya popular dengan ikan segar dan masakan asam pedas. Setiap tahun, bila ada sambutan mereka tu, kita akan sama-sama bergotong royong untuk memasang bendera. Dan benda ni perlu dilakukan setiap tahun supaya ia akan mengingatkan sejarah dan juga memberi pandangan pada generasi muda supaya kesinambungan pada setiap tahun tu perlu disambut Hari Merdeka ni, dan juga masyarakat orang asli di Kuala Masai, sebab mereka ni terduduk dalam kawasan JKPZ Zurenting 2. Kita lihat pada zaman COVID dulu pun, walaupun kita dengan SOP, kita masih lagi menyambut. Dan ini adalah sesuatu yang baik supaya anak-anak muda yang ada di kampung ini sentiasa memperingati perjuangan orang lama
bagi kemerdekaan Malaysia dan akhirnya kita dapat duduk ataupun mendiami Malaysia ini dengan aman dan damai. Kerja pemasangan bendera ini dimulakan sejak dari 2 minggu lepas bersama-sama dengan nelayan-nelayan dan penduduk-penduduk kampung Pasir Gudang Baru. Semua jalur gemilang ini akan dipasang sehingga sambutan Hari Malaysia 16 September depan. Sistem persekolahan di New York, Amerika Syarikat dijangka kembali kepada hampir normal seperti sebelum kemunculan wabak COVID-19. Mengikut peraturan terbaru itu, pelajar tidak lagi perlu dikuarantin atau diperiksa suhu badan mereka. But the big news is no more quarantining, no more test to stay. And the days of sending an entire classroom home because one person was symptomatic or test positive, those days are over. Menurut Hochul, pelajar dan guru yang mempunyai kontak rapat juga masih dibenarkan berada di sekolah dengan syarat mereka tidak mempunyai simptom dijangkiti COVID-19. Tiada penjarakan fizikal disarankan. Sebagai langkah berjaga-jaga, mereka perlu memakai pelitup muka sekurang-kurangnya selama 10 hari. Hanya mereka yang disahkan positif COVID-19 boleh berada di rumah untuk tempoh 5 hari. Semua ibu bapa dan penjaga digalakkan supaya membenarkan anak mereka divaksin. Seperti di kebanyakan negeri lain di Amerika Syarikat, pelajar di New York dijadual kembali semula ke sekolah bermula 8 September depan. Jumlah kes positif COVID-19 di New York City dicatatkan menurun 34% pada 2 minggu pertama Ogos ini. Kenaikan paras air laut menyebabkan beberapa kawasan pantai di selatan Sepanyol dinaiki air. Usaha bagi mengurangkan kadar hakisan amat terhad. Paling terjejas pantai di sekitar wilayah Ebro. Dalam setahun, hampir 5 meter kawasan pantainya ditenggelami air laut. Keadaan itu membimbangkan penduduk tempatan dan pengunjung dari wilayah lain di Sepanyol. Mereka berharap pihak berkuasa bertindak segera dan memastikan kecantikan semula jadi wilayah itu kekal. Menurut Datuk Bandar Deltebra, Luis Sola, mereka tidak mahu menjadi kumpulan penduduk pertama di Eropah menjadi pelarian akibat perubahan cuaca. Ini terbukti apabila banyak kawasan pantai mereka hilang dan sekitar 3,000 hektar kawasan tanaman sawah padi dinaiki air semasa kejadian ribut pada Januari 2020. Bagi menyedarkan orang ramai, pemilik restoran ini misalnya menggantung gambar lama mengenai bencana itu. Menurut pemiliknya, 30 tahun lalu, kedudukan restorannya terletak 800 meter jauh dari kawasan pantai berbanding sekarang ini cuma di depan pintu premisnya. Di sebalik kemajuan sains dan teknologi, teknik membuat bata dengan membiarkan ia kering di bawah sinaran matahari kembali menjadi tumpuan. Setidak-tidaknya melaluinya pelajar dari Universiti Armenia di Armenia dapat membaik pulih mercu tanda lama di negara itu. Pelbagai kaedah digunakan bagi mencari formula tepat yang digunakan nenek moyang mereka. Antaranya, mereka mencampurkan tanah liat dengan tanah, jerami dan air. Projek dibantu kaki tangan dari Museum Tempatan. Pada masa sama, mereka juga mengkaji unsur yang digunakan penduduk Armenia dalam membuat bata semasa kurun ke-8 sebelum Masehi. Majalah Forbes sebelum ini meletakkan penempatan Erebuni yang dipercayai didirikan pada tahun 782 sebelum Masehi adalah antara 9 kubu paling tua di dunia. Untuk forehand serve, kita perlu menggunakan forehand grip. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah cara kedudukan badan semasa melakukan forehand serve. Kaki sebelah kiri di bahagian depan, kaki kanan di bahagian belakang. Okey. Seterusnya kedudukan badan perlu tepat dan kita perlu pukul shuttle daripada bawah ke atas. Sebagai contoh,
Sukan, kejuaraan badminton dunia, satu tiket suku akhir sah milik Malaysia apabila dua bergu lelaki Aaron Chia So Woyik dan Gu Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani bertembung sesama sendiri pada pusingan ketiga esok. Pada pusingan kedua pagi tadi, tiada masalah buat gandingan Gu Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pilihan ke-11 mengenepikan pasangan dari Ireland Joshua Magee Paul Reynolds. Menang 21-13 pada set pertama, Zifei dan Nur Izzuddin menampilkan kawalan gelanggang lebih kemas pada set kedua. Mereka menamatkan set kedua 21-13 pada saingan yang cuma mengambil masa keseluruhan 32 minit. Bagaimanapun, laluan Aaron dan Woyik ke pusingan ketiga lebih berliku apabila ditentang hebat gandingan Taiwan Lu Qingyao Yang Po Han berhempas pulas sebelum menang 22-20 pada set pertama. Aaron dan Woyik yang tampil selaku pilihan kelima terus bermandi peluh mengatasi lawan 21-18 pada set kedua pada perlawanan yang berlarutan 42 minit. Turut ke pusingan ketiga beregu campuran gandingan Goh Sun Wat dan Siwan Lai. Pada pusingan kedua, mereka mengatasi beregu England Gregory Myers dan Jenny Moore. Menang mudah 21-13 pada set pertama. Sun Wat Siwan Lai tampak cemas dengan kebangkitan lawan pada set kedua. Begitupun pasangan negara yang diletakkan pilihan ke-11 kembali mengawal permainan untuk menamatkan set kedua 21-18. Pusingan ketiga esok, laluan lebih getir menanti beregu negara menentang pilihan ke-7 Tom Gickel dan Delphine Delrue dari Perancis. Sementara itu, Li Zijia meneruskan cabaran tunggal negara pada acara perseorangan. Tampil selaku pilihan kelima, Zijia menepati ramalan mara ke pusingan ketiga. Dia mudah mengatasi pemain tidak ternama dari Portugal, Bernardo Attilano, 21-9, 21-13 cuma dalam tempoh 36 minit. Pusingan ketiga esok, Zijia berdepan pemain bukan pilihan dari China, Zhao Junpeng. Kejohanan luncur layar di Switzerland mengakhiri paparan buletin didik hari ini. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.